Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Okey, hari ini cikgu nak buat penerangan tentang tajuk 5.5 variasi. Okey. Ni. Tajuk ni 5.5 variasi, di mana selepas penerangan cikgu ni kamu nanti boleh berkomunikasi dah lah. Boleh menceritakan apakah itu variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Nampak sini So, ini yang cikgu nak selepas habis cikgu buat penerangan. So, maksudnya kamu dah tahu dah apa itu variasi, apa beza antara variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey. So, ini adalah tajuk terakhir lah. Kita dah pun belajar tentang pembahagian sel. Okey. Kita dah pun belajar tentang pewarisan. Okey, ini semua kita dah belajar. Pembahagian sel dah, pewarisan dah, mutasi dah. Teknologi ni cikgu dah bagi video minggu lepas. So, hari ni kita akan belajar tajuk variasi. Okey. So, kita pergi pada PowerPoint dia. Okey, ini variasi. Yang pertama, maksud variasi. Okey. Variasi adalah perbezaan ciri antara individu mesti daripada spesies yang sama. Itu adalah variasi. Senang saja dia punya maksud. Okey. Variasi ni kita boleh cakap juga bahasa lain adalah kepelbagaian. Okey. So, bila tulis maksud, apakah maksud variasi? Ingat itu, perbezaan ciri antara individu daripada spesies yang sama. Okey. Ada berapa jenis variasi? 2 jenis. Okey. Ada 2 jenis variasi, iaitu variasi selanjar. Okey. Sekejap variasi selanjar yang pertama, dan yang kedua variasi tak selanjar. 2 saja. Variasi selanjar, variasi tak selanjar. Okey. Variasi selanjar ni adalah variasi yang senang ceritanya, variasi selanjar ni adalah kalau dibentuk graf, bentuk graf seperti gunung. Maksudnya variasi yang dia tak menunjukkan perbezaan ciri yang tidak jelas atau ketara antara individu dalam populasi yang sama. Okey, kalau kita tengok nota dekat sini, ya. Ni adalah contoh variasi selanjar tadi. Okey, perbezaan dia tidak ketara di mana mesti dalam populasi yang sama. Okey, mesti dalam populasi yang sama. Ni contoh ketinggian, jisim badan, saiz tapak kaki, warna kulit, kepintaran. Okey, contohnya kalau cikgu nak tengok ketinggian antara murid tingkatan 4 lelaki, cikgu tak boleh ambil cikgu punya sampel tingkatan 4 lelaki, kemudian ambil pula tingkatan 1 lelaki. Tak boleh. Itu maksudnya populasi dah tak sama. So, cikgu nak populasi yang sama. Kalau tingkatan 4 lelaki, tingkatan 4 semua lelaki sahaja. Okey. Okey. So, yang ni kamu tahu variasi selanjar adalah variasi yang menunjukkan perbezaan yang tidak jelas atau ketara. So, variasi yang kemudian dan tajuk ni juga, variasi selanjar ni kita nak kena tahu macam mana kita nak ukur variasi selanjar. Boleh diukur ke tak boleh diukur? Variasi selanjar boleh diukur dan diwakili oleh taburan normal. Okey. Maksudnya kuantitatif. Sekarang jawab soalan dia bagi pilihan kuantitatif. Kuantitatif tu maksudnya boleh diukur. Okey. Dan variasi selanjar ni dia ditentukan oleh faktor genetik serta satu lagi dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Contohlah dekat sini kita ada kembar. Okey, kembar tu mestilah faktor genetik ni sama kan? Okey, tapi kembar salah seorang mungkin duduk dengan maknya kata di Malaysia. Salah seorang lagi duduk dengan ayahnya kata di contohnya di Amerika, contohlah. Okey. Kemudian bezanya kita boleh tengok faktor persekitaran. Contohnya di Malaysia ni panas. Okey. Jadi mungkin dia punya kembar yang di Malaysia kulitnya mungkin agak gelap sikit daripada kembarnya yang di tempat yang sejuk. Okey. Kalau kembarnya banyak makan makanan yang berlemak ke, maksudnya duduk tempat persekitaran yang berlainan kan. So kalau kembarnya banyak makan makanan yang berlemak, tak menjaga makanannya, so kembarnya mungkin lebih gemuk, berisi daripada kembar yang satu lagi kalau dia kekurangan makan. Itu maksud faktor persekitaran. Walaupun genetik sama tapi boleh juga berubah bergantung pada faktor persekitaran tadi. Okey. Next. Variasi tak selanjar. Okey, yang ni variasi tak selanjar ni senang saja, ciri dia sangat jelas. Okey, maksud dia menunjukkan perbezaan ciri ni nampak? Menunjukkan perbezaan ciri ketara atau jelas
Okey, antara individu dalam populasi yang sama. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, variasi tak selanjar. Ni contoh variasi tak selanjar. Contoh kumpulan darah manusia. Kita ada darah O, darah A, darah AB, darah B. Bentuk cuping telinga melekat ke tak melekat. Ada lesung pipit ke tak ada lesung pipit. Corak cap jari, kebolehan menggulung lidah. Ini adalah contoh untuk variasi tak selanjar. Di mana kita tengok saja kita tahu beza, nampak jelas dan ketara. Contohnya macam cuping telinga melekat atau tak melekat. Okey, so kat sini pun ada gambar, kamu boleh tengok. Okey, variasi tak selanjar ditunjukkan oleh graf berbentuk diskrit carta bar. Diskrit kalau macam variasi selanjar tadi cikgu kata bentuk macam gunung. Ni kuantitatif boleh diukur dan oleh taburan nombor kan. Kalau kita belajar kan, kalau kamu belajar matematik kan, taburan nombor kan bentuk macam ni. Ini taburan normal, graf yang macam ni. Okey. Tapi variasi tak selanjar dia diwakili oleh carta bar. Bentuk kalau kita buat carta bar, kita akan ni macam ni bentuk graf dia. Dia tak sebelah menyebelah, dia asing-asing. Bentuk carta bar. Ini adalah variasi tak selanjar. Soalan pun selalu tanya macam ni. Dia bagi graf ke, dia akan tanya, ini adalah contoh jenis variasi selanjar atau tidak selanjar. So, kalau bentuk graf macam ni, variasi tak selanjar. Okey. Kalau bentuk graf macam gunung macam ni, dia bagi bentuk graf bentuk macam gunung macam ni, ini jawapan dia variasi selanjar. Okey. Sambung. Okey. Nombor 1 dah. Okey. Nombor 2, kualitatif, tidak boleh diukur. Kemudian kalau variasi selanjar tadi kuantitatif, okey, macam kita boleh ukur berat dia, tinggi dia. Okey, yang ini tak boleh ukur. Okey. Ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Okey, kalau selanjar tadi faktor genetik serta dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Tapi untuk variasi tak selanjar hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Okey. Contohnya ialah tadi cikgu tunjuklah kebolehan gulung lidah, jenis syak ibu jari berbeza antara walaupun dia kembar yang sama, tapi cap ibu jari memang asing, tak sama. Ini kepit lekapan cuping telinga. Okey. Melekat dengan tak melekat ni. Okey. Melekat ke tak melekat. Ini semua adalah contoh variasi tak selanjar. Okey. Next. Okey. Kita tengok persamaan. Okey. Apakah yang samanya antara dua variasi ni? Yang samanya dua-dua menunjukkan perbezaan ciri antara individu dalam spesies yang sama. Dua-duanya menunjukkan perbezaan. Okey. Tapi apa beza antara ciri selanjar dengan tak selanjar? Okey, yang pertama, selanjar perbezaan adalah tak ketara. Contoh ketinggian tadi ketinggian kalau kita tengok yang tinggi sama tu banyak. Yang rendah tak berapa banyak, yang terlampau tinggi pun tak berapa banyak. Yang tinggi sederhana tu banyak. Itu contoh. That's why lah variasi selanjar bentuk grafnya macam ni. Maksudnya ketinggian yang sederhana ni ketinggian contohlah untuk ketinggian. Yang ketinggian yang sederhana ni memang banyak. Okey. Yang rendah tak banyak, boleh bilang dengan jari. Yang terlalu tinggi pun tak banyak. That's why bentuk dia, graf dia macam tu. Okey. Manakala variasi tak selanjar, perbezaan adalah nyata dan jelas. Contoh macam kita tengok tadi, jenis kumpulan darah. Darah A, darah O, AB ataupun darah B. Ini contoh 4 jenis darah okey. Kemudian contoh variasi. Ni kamu kena bagi contoh lah. Ni contoh dia ketinggian, berat badan, warna kulit, kepintaran dia. Okey. So contoh variasi tak selanjar ni, ini kita dah belajar tajuk sebelum ni, genetik. Okey, kumpulan darah, jenis cap jari, kebolehan menggulung lidah. Ini kebolehan menggulung lidah. Lagi satu, lekapan telinga. Ini semua contoh variasi tak selanjar yang dipengaruhi oleh genetik. Okey. Bentuk graf, ni cikgu dah lukis dah, taburan normal. Cikgu lukis ni. Bentuk graf untuk variasi tak selanjar adalah taburan diskrit. Okey, di mana bentuk dia kalau kita buat contoh, kalau A berapa orang? Kalau B, cikgu dah tak cukup orang. Okey. Kemudian kalau B berapa orang pula? Okey.
Ni bentuknya. Asing-asing Kamu tengok satu-satu. Okey, contoh ni B, O, AB. Ni contoh bentuk graf. Okey. So, ingat yang ini bentuk untuk variasi selanjar. Macam ni contoh untuk variasi tak selanjar. Okey. Untuk faktor menyebabkan variasi selanjar ada 2, genetik dan persekitaran. Manakala variasi tak selanjar hanya satu saja, faktor genetik sahaja. Inilah perbezaan dan persamaannya. Okey, next bentuk graf tadi yang cikgu dah ceritakan tadi. Okey, kita tengok sikit. Okey, ini variasi selanjar dapat ditentukan dengan histogram tadi ataupun garis normal tadi. Graf normal ni bentuk dia, nampak ketinggian yang paling tinggi ni. Ini dibuat contoh tinggi perempuan dalam kelas. Okey. So yang paling tinggi ni bermaksud orang yang tinggi sederhana. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat, paling ramai. Sebab itulah kelihatan graf dia macam ni. Graf dia mesti boleh bersambung bentuk macam, nanti kita akan dapat bentuk yang macam ni lah kalau kita gabung. Dan yang rendah sangat tak banyak, yang tinggi sangat pun tak banyak. Ni maksudnya yang rendah, yang tinggi sangat tak banyak. Manakala variasi tak selanjar, kita dapat tentukan menggunakan carta palang. Bentuk diskrit. Diskrit dan dia asing-asing. Ni contoh yang darah tadi yang cikgu tunjuk tadi. Dia mesti graf dia bentuk macam ni. Carta palang ni. Okey. Dia tak duduk dekat-dekat. Kalau kamu nampak macam ni, ini adalah variasi tak selanjar. Okey. Next. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Okey. Kalau faktor genetik, okey, macam mana boleh berlakunya variasi ni, perbezaan ni? Yang pertama kita tengok faktor genetik. Faktor genetik, pindah silang nombor 1. Okey. Pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis. Okey, ini masa sebelum persenyawaan lagi, sebelum terhasilnya diri kita masing-masing. Inilah yang berlaku semasa meiosis, membolehkan pertukaran bahan genetik. Okey, dan menghasilkan kombinasi genetik yang baru. Okey, pindah silang antara kromosom lah. Okey. Penyusunan nombor 2, penyusunan kromosom secara bebas. Okey, menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Ini pun sama juga, lebih kurang daripada nombor 1 ni dijelaskan kepada nombor 2. Jadi susunan kromosom kita bebas. Jadi itu salah satu menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik berlainan lah. Gamet tadi kalau manusia, sperma dan ovum. Okey, maksudnya genetik kita dan sperma dan ovum kita tu walaupun orang sama, tapi kita bawa genetik daripada keturunan kita, sebelah mak kita, sebelah ayah kita yang pelbagai. Dan kita pun tak tahu yang mana yang akan terjadi. Okey. Next, nombor 3. Persenyaan secara rawak antara gamet jantan dengan gamet betina menghasilkan zygote baby dengan kombinasi genetik yang berlainan. Mak ayah kita pun tak tahu yang mana ciri-ciri mak dengan ayah kita yang kita akan dapat, sebab dia berlaku secara rawak. Okey. Dan yang keempat, mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baharu akibat perubahan dalam maklumat genetik. Ini yang kita dah belajar apa itu mutasi. Contohnya bagaimana baby itu boleh berlaku sindrom Down, macam mana baby itu boleh kena buta warna. Ini semua adalah mutasi. Okey. Kemudian kita pergi kepada faktor persekitaran. Yang cikgu cerita tentang kembar tadi kan. Okey, faktor persekitaran, contohlah pH, cahaya matahari terdedah, suhu air, iklim dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma tadilah. Misalnya seseorang yang mempunyai warna kulit yang lebih gelap, jika selalu terdedah, akan mempunyai warna kulit gelap jika selalu terdedah kepada cahaya matahari. Yang kedua, pemakanan. Dia akan jadi gemuk jika terlebih makan. Yang ketiga, contoh dia bagi ni bunga hydrangea. Berwarna biru jika ditanam dalam tanah berasid dan berwarna merah jika ditanam dalam tanah yang berakali atau neutral. Kalau kamu nak tahu bunga tu bentuk macam mana, tengok gambar ni. Ni contoh bunga ni, pernah tengok? Ada warna biru, ungu. Dia bergantung kepada keasidan tanah tadi. Neutral warna lain, berasid warna lain. Ni
Nampak? Biru kalau tanah tu berasid. Merah kalau tanah tu alkali atau neutral. Ni unik Okey, apa itu kepentingan variasi? Okey. Membolehkan organisma menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya lah. Contoh. Okey. Contohnya, kalau kita berada di tempat panas, macam kita di Malaysia ni, kita sebenarnya tak perlukan lemak badan yang banyak pun. Tapi orang yang berada di tempat sejuk, dia perlukan badan dia perlukan lemak yang banyak sebab tempatnya yang sejuk. Okey, supaya penebak haba badan dia. Okey. Nombor 2, membolehkan kita bezakan dan mengecam individu dan spesies yang sama lah. Contohnya, kalau antara kelas masing-masing. Contoh, 4 tasawuf ke, 4 teknologi ke, kalau kamu tengok, kamu tahu, ini siapa nama, sebab muka dia macam mana, kulit dia macam mana, rambut dia macam mana, tinggi dia, itu semua. Jadi, itu semua membolehkan kita beza dan camkan individu tu. Bezakan dan mengecam individu dalam spesies yang sama. Kalau muka sama saja, susah kita nak tahu kan. Okey, nombor 3, membenarkan pemilihan secara semula jadi. Organisma dengan ciri yang sesuai akan terus hidup. Kita tak ada pun kacau. Kita macam mana kita macam kalau keluar anak ni, nak dia ada lesur pipit. Itu bukan pilihan pada kita. Benda tu semula jadi. Okey, dan membantu organisma dalam penyamaran. Macam pokok, macam iguana. Kenapa? Kalau dia berada kat tempat warna hijau, nanti dia akan ubah jadi warna hijau. Octopus pun sama, sotong pun sama. Diorang akan berubah mengikut warna pada tempat yang dia duduk. Itu sebagai penyamaran. Sama ada untuk mengelak daripada pemangsa ataupun dia nak menangkap mangsa. Sebab itulah dia berubah warna. Contoh. Okey, membantu organisma dalam penyamaran. Okey, ini sahaja tajuknya. So, cikgu harap kamu boleh ingat maksud variasi apa. Variasi ada berapa jenis. Okey, kemudian apa bezanya antara selanjar dan tak selanjar. Graf ni apa, kalau dia bagi graf ni, contoh, kalau dia bagi graf ni, ini variasi apa. Kalau dia bagi graf macam ni, ini variasi apa. So, kamu dah faham. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.